Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar saya yang saya kasihi, terutama tingkatan 5 Harvard, 5 Al-Azhar, dan 5 Bestari yang saya ajar tahun ini ya, yang akan menduduki SPM pada tahun ini, tahun 2020, pada penghujung tahun. Stay at home, tapi cikgu akan ajar Anda semua tetap berjalan, pengajaran tetap berjalan, dan Anda juga tetap berjalan dalam proses pembelajaran. Pada pagi ini cikgu ingin sentuh tentang kertas 1 soalan tahun-tahun lepas. Kita akan, mungkin sebelum ini saya suruh Anda buat latihan by tahun, tapi pada pagi ini saya akan ajar Anda mengikut bab yang terkini kita belajar. Soalan-soalan kertas 1 pada bab 3. Bab 3 tingkatan 5. Ini dia punya tajuk-tajuk kecil. Tajuk pertama, latar belakang bina negara bangsa. Kedua, Kesultanan Melayu Melaka. Dan ketiga, warisan negeri-negeri di negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri Melayu. Kalau Anda perhatikan tajuk 3.32 ini telah keluar kertas 2 tahun lalu, jadi kita boleh abaikan tahun ini, tapi kita belajar juga tetap di kertas 1. Kita mulakan soalan pertama tentang latar belakang pembinaan negara bangsa dalam buku teks muka surat 65 hingga 74. Soalan ini diuji pada tahun 2018, ulangan bermaksud pada bulan Jun 2018. Ini SPM ulangannya. Kita kaji satu-satu dia punya kata kunci. Setiap soalan ada kata kunci. Soalan ini pada soalan 25, persidangan damai Paris. Ini fakta pertama. Persidangan damai Paris dilakukan di Paris, bersidang negara-negara Eropa telah memutuskan satu kata sepakat, yaitu bernama Deklarasi 14 Woodrow Wilson. 14 ya, 14. Jadi clue utamanya sini ini 14. Apakah kesan deklarasi ini kehendak soalan terhadap Eropa? E. Sistem beraja dipulihkan. B. Kuasa gereja diperkukuh. C. Negara bangsa baru muncul. D. Pakatan tentera serantau dibentuk. Tajuk kita ialah pembinaan negara bangsa bab 3. Jadi jawapan yang paling tepat ialah C ya. Jawapannya ialah C. Negara bangsa muncul. Itu dia punya clue. Mereka bersidang, negara-negara Eropa bersidang dan menghasilkan kata sepakat deklarasi 14. Dalam deklarasi 14 itu dibincangkan negara-negara bangsa baru yang muncul ya. Jadi bila kamu dengar kata kunci deklarasi 14 Woodrow Wilson, kamu carilah negara bangsa baru muncul atau wujud ya. Itulah jawabannya. Apa ya pikir yang lain-lain. Kalau kuasa gereja diperkukuh itu bab tingkatan 4. Perkembangan di Eropa kan. Kita padam. Jadi ingat deklarasi 14, negara bangsa baru muncul. Kita pergi ke soalan seterusnya. SPM 2017, jadwal 5 berkaitan dengan revolusi yang berlaku di Eropa pada abad ke-17 dan abad ke-18. 17 dan 18. Revolusi Inggris, berlaku revolusi Inggris, Prancis. Apakah kesan revolusi? Revolusi ini satu gerakan ya, gerakan pembaharuan di Inggris, di England
pembaruan nih maksudnya ada apa kesan kepada pembaruan tersebut ya. Sistem sosialis tamat. B. Ideologi komunis meluas. C. Kuasa rakyat bawahan terjejas. D. Negara berasaskan bangsa dibentuk. Oke. Negara bangsa. Sekali lagi, negara berasaskan bangsa dibentuk. Macam tadi soalan. Cuma tadi cluenya perkara 14 Woodrow Wilson. Sekarang revolusi Inggris Prancis. Jumpa Inggris Prancis sama juga negara bangsa dibentuk. Jumpa perkataan Woodrow Wilson, perkara 14 Woodrow Wilson sama juga negara bangsa baru muncul. Oke, lebih kurang dibentuk dengan muncul. Oke. Selesai. Kita pergi ke soalan yang ketiga. Maklumat berikut berkaitan dengan peperangan yang melibatkan negara Jerman. Oke. Peperangan melibatkan Jerman. Jerman berperang dengan Denmark, Jerman berperang dengan Austria, Jerman berperang dengan Perancis. Kuat betul Jerman ya. 3 negara nih dia berperang. Mengapakah peperangan tersebut? Mengapa? Sebabnya. Sebab peperangan 3 peperangan di atas yang disertai oleh Jerman. Serangan balas. B. Penyatuan negara. C. Penguasaan ekonomi. D. Kediktatoran pemerintah. Oke. Sekali lagi ada perkataan negara. Negara-negara disatukan. Jadi jawabannya B. B ya. B. Penyatuan negara. Jadi 3 soalan ini. Soalan pertama tadi 14 perkara Woodrow Wilson, negara bangsa muncul. Soalan kedua tadi revolusi Inggris, revolusi Prancis, negara bangsa baru dibentuk. Yang ketiga ini Jerman berperang dengan 3 negara sama juga. Ada perkataan negara, penyatuan negara. Oke, itu. Sebab tajuk ini adalah pembentukan negara bangsa. Negara-negara baru muncul ya. Oke. Jadi 3 soalan nih hampir sama dia punya jawabannya. Penyatuan negara, negara bangsa muncul, negara bangsa baru dibentuk. Oke. Kita pergi ke soalan seterusnya. Itali, Jerman adalah 2 buah bangsa negara bangsa modern di Eropa pada abad ke-19. Negara bangsa modern. Apakah kaedah? Apakah cara? Oke. Apakah cara Itali, Jerman yang digunakan oleh Itali dan Jerman untuk membentuk negara tersebut ya. Bukan memajukan ya, membentuk negara tersebut. Itali dengan Jerman ini satu negara yang besar, kuasa besar ya, sampai sekarang kuasa besar, antara kuasa besar ya. Oke, mereka membentuk negara mereka dengan menggunakan cara real politik, yaitu menggunakan apa sahaja cara ya, apa sahaja cara. Selalunya mereka gunakan secara kekerasan lah. Contoh tipu hela, peperangan, pemalsuan dokumen, itulah maksud real politik ya. Real politik, menggunakan apa saja cara untuk mencapai matlamat. Oke. Dia tiada berjanji-janji, tiada runding-runding, tiada kuat kuasa undang. Dia real politik. Sanggup menggunakan apa cara saja untuk mencapai matlamat. Cara-caranya contohnya peperangan, pemalsuan dokumen, tipu hela. Oke. Itu Itali dengan Jerman. Jadi boleh paham sudah ya, pembentukan negara Itali dan Jerman. Itali dan Jerman ini negara Eropa. Jadi kita boleh andaikan pembentukan kedua negara ini berdasarkan cara kekerasan, real politik, seperti yang saya terangkan tadi lah. Oke,
Kita pergi ke soalan seterusnya. Oke, masih lagi tentang Italia dan Jerman tadi. Sekarang kita tengok. Mengapakah Otto Edward von Bismarck? Ya. Otto ini adalah Jerman. Oke. Jerman. Kenapakah Jerman? Tadi ada soalannya. Tadi dia guna terus negara Jerman. Sekarang dia tidak sebut Jerman. Dia sebut dia punya pemerintah atau ketua. Ketua di Jerman ketika itu ialah bernama Otto Edward von Bismarck. Tokoh real politik atau pembentuk negara bangsa Jerman. Oke, namanya Otto Edward von Bismarck. Tadi soalan yang, kalau kamu ingat soalan yang satu tadi, soalan kedua tidak silap, ketiga, Jerman menyerang Denmark, Austria menyerang Prancis. Nampak? Oke, sekarang dia ubah dalam soalan. Tadi dia guna Jerman, sekarang dia guna Otto Edward von Bismarck. Tapi kamu kena tahu, Otto Edward von Bismarck itu adalah tokoh di Jerman. Soalan sini hampir sama sudah, bukan hampir ya, sama. Menyerang Denmark, Austria, Prancis. Jadi tadi kita garis perkataan negara, cari perkataan negara, bangsa, cepat kita jumpa. Oke, jadi soalan ini sebenarnya berulang-ulang, tapi penggubal soalan dia switch sedikit saja. Otto Edward von Bismarck dia pakai tokoh, tadi dia pakai negara Jerman direct. Oke, soalan tetap sama, itu Jerman berperang Denmark, Jerman berperang dengan Austria, Jerman berperang dengan Prancis. Jadi ada satu soalan sudah yang berulang sepanjang kita buat penerangannya. Jadi ingat baik-baik. Sekarang ada 4 soalan sudah menggunakan perkataan negara, 1 menggunakan real politik. Oke. Soalan seterusnya, SPM 2016. Nah, kalau Anda perasan, ini adalah soalan berulang. Deklarasi 14 Woodrow Wilson. Ini soalan pertama tadi. Jadi soalan adalah berulang. Jadi tadi sebut saja perkara 14 Woodrow Wilson, kita akan ingat negara baru muncul. Negara baru muncul. Ada perkataan negara. Negara, sini ada negara. Ya. Penetapan sempadan berasaskan negara bangsa. Negara berasaskan bangsa. Apa? Oke, ini ulangan. Oke. Kita teruskan dengan soalan SPM ulangan 2016. Oke. Negara berikut muncul. Tadi ada kan negara baru muncul, negara bangsa dibentuk. Oke. Inilah negara-negara. Ini soalan lebih detail. Contoh-contoh negara yang dibentuk. Poland, Yugoslavia, Czechoslovakia. Kemunculan negara-negara tersebut adalah berdasarkan dia tanya balik, faktor. Berdasarkan lokasi, B kumpulan etnik, C sistem perundangan, D kekayaan hasil bumi. Tadi kamu ada pernah dengar pembentukan negara bangsa berasaskan bangsa. Jadi negara-negara yang dibentuk berdasarkan kumpulan etnik atau bangsa. Oke. Jadi boleh paham ya? Harap paham. Etnik, bangsa adalah perkataan yang sama. Oke. Harap paham ya. Harap masih berada tidak tidur, masih bersama dengan saya. Oke. 2015. Mari kita tengok negara bangsa Jerman dan Italia. Kamu perasan ada tadi kita garis kan? Jerman dan Italia. Terus kita jumpa real politik, betul? Sama soalan ini. Soalan ulangan juga. Ulangan. Tak payah kita baca ABC. Italia. Sebut Jerman, Italia. Apakah persamaan kedua bangsa tersebut? Terus kita jumpa real politik.
Oke, amat mudah soalan ini. Kita boleh jawab sebab dia soalan berulang. Kita pergi lagi sini. Persidangan damai Paris. Macam saya ada terangkan tadi. Perkara 14. Woodrow Wilson. Yes. Negara bangsa. Sempadan negara berasaskan bangsa. Yes. D. Oke. D ya. Oke. Jangan terganggu dengan perkataan real politik pula. Ini bukan. Ini tidak ada kaitan. Kalau dia bilang Jerman dan Italia, yes, real politik. Lagipun di sini real politik diharamkan. Diharamkan, tidak sesuai untuk jawaban soalan ini ya. Oke. Kedua-dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara bangsa. Nah, kan tadi kita ada belajar Otto. Sekarang dia tambah Count Camillo Benso. Ini Jerman. Ini Itali. Otto Jerman, Count Camillo Itali. Ingat tuh. Mana tahu dia soal siapakah tokoh di Jerman dan Itali. Apakah persamaan kedua tokoh? Real politik. Tadi soalan ini ada soalan ulangan, cuma ditambah Itali Count Camillo. Tadi ada soalan Otto, terus kita direct jawab real politik. 3 kali sudah ulang soalan ini. Oke. Oke, mengapakah Prusia? Oke. Kita naikkan sedikit. Mengapakah Prusia memulangkan semula wilayah Venetia kepada Italia? Ini bukan Rusia ya. Prusia ini bukan Rusia. Mengapakah Prusia memulangkan semula wilayah Venetia kepada Italia? A. Pertukaran wilayah. B. Arahan Liga Bangsa. C. Kekalahan dalam peperangan. D. Kerjasama menewaskan Austria. Oke, kekalahan. Dia kalah, jadi dia paksa serahkan balik kepada Italia. Oke. Ini agak jarang berulang soalan ini ya. Oke. Kita tengok dulu. Oke. Finland, Poland, Yugoslavia. Ini tadi ada kita sebut. Contoh-contoh negara bangsa baru yang muncul. Contoh-contoh negara bangsa baru yang muncul akibat pembentukan negara bangsa di Eropa lah. Oke. Apakah asas bagi kemunculan asas? Oke. Negara bangsa berasaskan bangsa. Tadi ada soalan mengikut kumpulan etnik. Soalan ini berulang. Oke. Berulang, kumpulan etnik atau berasaskan bangsa. Etnik dengan bangsa sama ya. Oke, kita naik lagi. Negara dan bangsa Malaysia lahir apabila Persatuan Tanah Melayu merdeka pada tahun 1957 dan pembentukan Persatuan Malaysia pada tahun 1963. Apakah faktor yang menjayakan kemerdekaan dan pembentukan Malaysia? Tadi kita bercerita tentang Eropa, kita bercerita tentang Italia, Jerman, bagaimana negara mereka dibentuk dengan kekerasan, mengamalkan tipu hela, atau kita panggil istilah ini adalah real politik. Tapi di Malaysia tidak dilaksanakan real politik. Negara kita dibentuk dengan baik, positif, bukan secara real politik macam di Eropa, Italia dan Jerman. Oke, cari yang positif ya, cari yang positif. Mari kita cari apakah faktor yang menjayakan kemerdekaan 63 dengan kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Desakan kumpulan radikal ini kekerasan. Adakah kita memenuhi kekerasan? Tidak. Jadi satu sudah salah. Kita buang E dengan B. Pemimpin dan rakyat bermuafakat. Yes. Positif. Negara kita dibentuk melalui permuafakatan.
2. Siapa ada 2? Jadi otomatis C jawabannya. Semangat toleransi. Betul gak toleransi? Betul. Bermuafakat? Betul. Penduduk terdiri daripada pelbagai kaum. Yes, betul. Penduduk kita terdiri daripada pelbagai kaum. Tapi jawapan yang paling tepat ialah 2 dan 3. Bermuafakat. Dia mau cara. Oke, bukan. Ini adalah seperti kenyataan saja. Kita mau cara melalui permuafakatan dan toleransi. Jadi jawabannya C. Oke. Toleransi antara Melayu, Cina dan India. Kalau 1963 yang Malaysia terbentuk, termasuk sudah etnik-etnik di Sabah dan Sarawak. Oke, kita naik lagi. Ini soalan ulangannya. Tengok, Jerman serang Denmark perang. Ini jadi apa nih, negara bangsa. Senang. Negara bangsa. Balik-balik itu sih ya. Balik-balik itu. Ulang. Soalan berulang. Cepat kita bincang kalau soalan berulang. Ini pun ulang. Kawan Camilo, Otto. Mesti real politik. Kita sudah laju sebab kita sudah tahu apa yang soalan mau. Oke. Kita naik lagi. Tadi dia pakai nama, sekarang sekali dengan gambar. Ini gambar Otto ya. Otto Jerman kan. Telah membangkitkan semangat rakyat Prusia di medan perang. Bagaimanakah beliau berjaya membangkitkan semangat tersebut? Oke, ini tiada real politik. Tidak ada. Jadi caranya ialah si Otto ini menyemai sikap membenci kuasa asing. Membenci tiada, anti kuasa asing adalah perkara yang sama. Oke. Membenci kuasa asing. Sebab jawapan real politik tidak ada, kita pakai Otto melaksanakan sikap membenci kuasa asing. Oke. Kawan Camilo, Itali. Oke, Itali. Real politik juga kan? Adakah real politik? Tidak ada. Jadi kestabilan politik, kejayaan menyatukan Itali. Menyatukan, dia satukan untuk membentuk negara bangsa. Dia satukan Itali. Rakyat siapa berbangsa Itali saja di sini. Bangsa Itali. Yang selain Itali sila keluar. Oke, dari negara inilah negara Itali saja. Oke. Yang penting ingat toko. Itali Count Camillo Benso di Cavo. Kalau Jerman Otto Edward von Bismarck. Oke. Oke, sekali lagi kataan peperangan. Perang dengan Denmark, Austria. Ini adalah ulangannya penyatuan negara bangsa. Oke, di Itali dia satukan negara, Jerman pun dia satukan negara. Cuma caranya melalui real politik, kekerasan. Oke, ingat banyak perkataan kamu kena ingat. Real politik, penyatuan negara bangsa baru muncul, negara bangsa dibentuk. Oke, itu penyatuan negara, sempadan ditentukan melalui berasaskan bangsa atau etnik. Jadi kamu kena ingat semua terms itu ya. Oke, 2015. Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seorang raja kerajaan Melayu tradisional? Bagaimana kekuasaan seorang raja di kerajaan Melayu ditahu. Dulu kuasa raja atau negara, sempadan negara itu ditentukan melalui pengakuan rakyatnya. Contoh kita tanya, si E sebut Raja Hartono, si B sebut Raja Hartono, rakyat C sebut Raja Hartini, lain sudah. Jadi tadi sempadan negara atau kekuasaan raja hanya pada yang kedua sampai kedua. Yang rakyat yang ketiga itu dia sudah di kerajaan lain sebab dia tidak mengakui kekuasaan raja. Jadi jawabannya apa tadi? Kesetiaan rakyat. Dia tidak aku. Di mana rakyat setia? Disitulah
kekuasaan raja tuh. Jadi rakyat dan raja dahulu berpisah tiada ya, mesti saling memerlukan. Rakyat setia, raja perlu menjaga rakyatnya. Oke. Sebenarnya berikut ada ciri-ciri suatu negara bangsa, satu bangsa. Apa yang boleh kita, apa ciri-ciri suatu bangsa? Macam mana kita boleh kasih tahu, kita boleh kenal pasti sesuatu bangsa itu. Oke, istilah melalui adatnya. Adatnya sih kita tengok, kita tahu sudah, oh dia nih bangsa ini. Kita tahu keseniannya, yes. Dan yang terakhir ialah apakah X. Mestilah bahasanya. Apa yang dia cakap, kita tahu sudah dia bangsa ini. Cakap ini, kita tahu sudah dia bangsa itu. Oke. Oke. Dalam konteks negara modern, bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia yang punya persamaan. Ini ulangan tadi. Bahasa, ada resam. Oke. 1, 2, dan 3. Tadi soalan, sekarang dia jadi jawaban. Nah, boleh putar. Menggubal putar. Ya. Oke, kita pergi ke seterusnya. SPM 2012. Ciri bangsa, persamaan dari ini ulang lagi. Turut-turut ulang. Apakah X? Adat, resam. Seni, bahasa, adat. Adat, bahasa, seni. Itulah ciri bangsa. Mempunyai bahasa yang sama, seni yang sama, adat resam yang sama. Oke. Apakah kepentingan sistem pembesar 4 lipatan? Pembesar berempat, berlapan, ber-16, ber-32. Itu kan kamu pernah belajar di tingkatan 1 enggak silap. Dalam pemerintahan Sultanan Melayu Melaka. Kita kaji negara, negeri Melaka pula sekarang. Apakah kepentingannya pembesarnya? Memastikan adat istiadat dipatuhi, memastikan sistem warisan terpelihara, menjamin keutuhan sistem pemerintahan beraja, mempertahankan sistem perundangan tempatan. Sistem pemerintahan beraja lah yang paling tepat. Pengganggu tuh B pun boleh, C pun boleh, tapi yang paling tepat ialah beraja. Membesar 4 lipatan itu termasuk dalam sistem pemerintahan beraja. Jadi jawabannya C. Oke. Antara yang berikut, yang manakah ciri negara Kesultanan Melayu Melaka? Ciri Kesultanan Melayu Melaka. Ada rakyat? Ada. Oke, siapa ada satu? Betul. Jadi buang sudah C dengan D. Harta, pembesar, kerajaan. Yes, kerajaan. Mesti ada kerajaan. Itulah baru nama. Itulah ciri kesultanan. Ciri negara Kesultanan Melayu Melaka. Dia ada 2, yaitu rakyat, kerajaan. Tambah lagi satu selain rakyat, kerajaan, undang-undang, wilayah, pengaruh. Oke. Alat kebesaran. Ada 5 ya. Oke. Rakyat, kerajaan, undang-undang, wilayah pengaruh, dan alat kebesaran. Itu khas untuk Melaka. Campur 2 ya. Tapi dia mau, dalam soalan hanya 2 dia mau, 1 dan 4 lah jawaban. Kamu praktikkan ya. Kalau mana yang kamu tahu jawaban, contohlah tadi macam 1 betul, padam sudahlah jawaban yang memang tidak akan betul. Nanti takut kamu tidak potong, kamu akan terpilih itu bila saat-saat akhir nanti untuk dipungut kertas kah, tahu macam masa kecemasan. Jadi kamu kena buat awal-awal. Oke, sampai setakat ini saja untuk tajuk bab 3. Tajuk seterusnya ini sudah keluar pada tahun lalu, yaitu tajuk sistem jemaah Kelantan. Sistem jemaah Kelantan yang semua pun tidak target, dan akhirnya putusan tahun lalu banyak dipengaruhi oleh soalan ini. 10 markah pelajar hilang sebab tidak menguasai tajuk. Jadi saya harap ciri negara bangsa,
perkembangan negara bangsa di Eropa, Italia, Jerman, kamu ingat semua. Ingat balik ya, realpolitik, pembentukan negara, penyatuan negara berdasarkan etnik atau bangsa, negara bangsa baru muncul, perang ini, semua adalah pasti kebanyakannya berkaitan dengan negara dan bangsa. Oke, sekian, terima kasih, jumpa lagi.